Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi dalam pembelajaran sesi kongsian ilmu faraid dalam channel Celik Faraid. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat menyambung tentang waris faraid, tetapi kita akan memfokuskan kepada kategori yang kedua ataupun waris yang dinamakan sebagai waris asabah. Pada pertemuan yang lepas, kita telah bersepakat mengatakan bahawa ada dua golongan waris yang disepakati oleh ilmu faraid yang perlu diketahui oleh orang-orang Islam. Pertamanya ialah ashabul furud dan keduanya ialah asabah. Ashabul furud kita telah terangkan secara terperinci pada pertemuan dan siri-siri yang lepas. Bolehlah kita rujuk kepada siri-siri tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba memfokuskan kepada kategori yang kedua, iaitu asabah. Walaupun kita pernah sebut secara tidak langsung, terutama apabila kita menceritakan tentang ayah, bahagian faraid ayah dan juga bahagian faraid datuk. Sebab datuk dan juga ayah ada sedikit keistimewaan yang dinamakan sebagai waris asabah bin nafs, dapat secara fardu dan dapat secara baki. Begitu juga kita pernah sebut kepada anak perempuan, cucu perempuan, adik-beradik kandung perempuan dan adik-beradik kandung perempuan sebapa. Mereka juga layak untuk mendapat asabah, tetapi bersyarat mesti ada lelaki yang sepangkat dengannya. Contohnya ialah anak lelaki bersama dengan anak perempuan dengan anak lelaki, cucu perempuan dengan cucu lelaki, begitu juga dengan saudara perempuan kandung dengan saudara lelaki kandung, saudara perempuan sebapa dan juga saudara lelaki sebapa. Okey. Dalam pertemuan ini kita mulakan sebagai pendahuluan untuk memperincikan konsep kedua tentang asabah. Pada pertemuan yang lepas juga kita pernah bagi tahu bahawa dalam mempelajari ilmu faraid, dua cara pembahagian yang telah ditetapkan oleh ilmuwan faraid ialah satu, pembahagian yang telah ditetapkan melalui portion fardu, bahagian tetap, dan kita telah menguraikan orang-orang yang layak untuk mendapat 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan juga 1/6. Hari ini ataupun pada siri kali ini kita akan cuba menghuraikan bagaimana bentuk asabah ataupun konsep lebihan yang ada dalam sesuatu harta pusaka. Pertama sekali, asabah ini ialah ada tiga perkara yang perlu kita highlightkan ataupun kita fokuskan berkaitan dengan bentuk agihan itu berlaku. Pertama, mengambil kesemua harta jika mereka waris tunggal. Maksudnya apabila kita buat semakan kepada waris si mati, hanya mereka sahaja. Tiada dari kalangan waris ashabul furud ataupun kalau ada pun adalah waris seperti datuk ataupun bapa sahaja. Yang kedua, mengambil baki lebihan selepas bahagian fardu. Yang ini banyak contoh dalam pertemuan yang lepas kita telah berikan. Maksudnya kita utamakan terlebih dahulu waris yang dapat secara fardu dan sekiranya ada berlebihan kita berikan kepada yang layak untuk mendapat secara asabah. Dan yang ketiga, kita kena faham dalam konsep agihan secara asabah ini, sekiranya tidak berbaki, kerana apa tidak berbaki? Kerana harta tersebut telah dihabisi ketika agihan secara fardu, maka waris tadi tidak dapat apa-apa bahagian dalam faraid. So, perkara-perkara inilah yang perlu diketahui oleh setiap waris dalam agihan faraid harta pusaka Islam. Tidak semua keadaan mereka mendapat harta pusaka. Kita akan beri sedikit contoh bagi ketiga-tiga situasi. Yang pertama, contoh ialah bagaimana mengambil kesemua harta jika mereka waris tunggal. Kita bagi contoh paling mudah ialah sekiranya si mati ataupun jika si mati meninggalkan anak lelaki sahaja. Anak lelaki tidak tersenarai sebagai waris ashabul furud.
tetapi anak lelaki tersenarai dalam kumpulan lelaki atau dalam kumpulan waris asobah, lebih khusus lagi dinamakan sebagai asobah bin nafs. Ya. Jika ini yang terjadi, maka keseluruhan harta si mati akan diberikan kepada anak lelaki tersebut. Ini yang dimaksudkan sekiranya tidak ada waris lain, dia sahaja sebagai waris tunggal kepada kematian si mati tersebut, maka mereka layak untuk mendapat harta tersebut. Contoh yang kedua ialah maksud kepada mengambil baki lebihan selepas pembahagian fardu. Maksudnya dalam sesuatu kes itu ada waris secara ashabul furud dan ada waris secara asobah. Kita contohkan, jika seseorang itu meninggal dunia, sama ada lelaki atau perempuan, dan warisnya ialah ibu dan juga anak lelaki. Ibu yang pernah kita ceritakan adalah mereka terdiri daripada waris ashabul furud. Ibu tersebut layak untuk mendapat 1/6 daripada harta pusaka. Ya, 1/6. So, kita katakan mendapat baki lebihan selepas pembahagian fardu. Kita utamakan dulu 1/6 kepada ibu. Kemudian barulah kita kira berapakah yang bakal diperolehi oleh anak lelaki tersebut. Kita pernah sebut sebelum ini, sekiranya ada satu sahaja pecahan, maka nombor bawah ini akan dijadikan sebagai base number ataupun jumlah, ataupun secara detailnya namanya ialah asal masalah. Dan untuk menentukan saham kepada ibu tersebut, 6/6, 1 darab 1 bersamaan dengan 1. Dan juga 6 adalah jumlah keseluruhan, ditolak dengan 1, maka berbakilah 5 yang layak diberikan kepada anak lelaki tersebut. Perlu kita ingat, tidak semestinya mereka yang mendapat baki lebihan, portionnya ataupun nilaiannya adalah sedikit, sahamnya adalah sedikit. Dalam contoh ini, anak lelaki bahagiannya lebih besar, 5 berbanding kepada ibu si mati. So ini adalah bagaimana bentuk asobah yang nak menceritakan mengambil baki lebihan selepas pembahagian harta. Dan yang ketiga, tiada baki sekiranya dihabisi oleh waris fardu. Kita akan ceritakan contoh paling mudah ialah si mati meninggalkan suami, yang meninggal maksudnya adalah orang perempuan, meninggalkan suami, seorang saudara perempuan seibu sebapa, maksudnya kakak kandung contohnya, dan juga bapa saudara. Bapa saudara dalam kes ini adalah waris asobah bin nafs. Kita akan huraikan siapakah dia waris asobah bin nafs. Okey. Cuba kita tengok. Untuk suami si mati, disebabkan si mati tidak meninggalkan zuriat, layak untuk mendapat 1/2. Begitu juga saudara perempuan seibu sebapa, disebabkan bilangannya adalah seorang sahaja, maka juga layak untuk mendapat 1/2. Apabila pecahan ini sama dan nombor bawahnya juga sama, maka 2 ini juga diambil sebagai asal masalah ataupun base number kepada penyelesaian pecahan tersebut. Okay. Kalau kita perhatikan, setiap saham kepada suami dan saudara perempuan adalah sama dengan pecahan yang telah ditetapkan, maka cukup menggenapkan 2/2 dan tiada bakilah kepada bapa saudara. Ayat ini yang perlu difahami oleh mana-mana waris yang bergelar asobah. Tidak semestinya mereka hadir untuk mendengar bicara pusaka. Mereka dapat peruntukan yang telah ditetapkan sebab berkemungkinan tidak ada baki pada kes tersebut. Konsep faham inilah yang mengharmonikan sepatutnya agihan harta pusaka si mati. Apabila tak faham, itulah yang menyebabkan konflik ataupun pembalahan dalam pengurusan harta keluarga itu berlaku. So, sebelum kita pergi panjang kepada waris sobah secara detail, kita ceritakan terlebih dahulu kategori waris asobah. Dia ada 3 yang utama. Nama pertama ialah asobah bin nafs, iaitu merujuk kepada waris lelaki sahaja. Biasanya dominannya adalah lelaki. Okay. Seperti rajah di sini. Yang kedua ialah asobah bil ghair, mesti waris itu terdiri daripada lelaki dan perempuan, yang mana perempuan ini pada asalnya adalah waris-waris yang mendapat secara ashabul furud. Tetapi disebabkan ada waris lelaki yang sama pangkat dengannya, so mereka juga mendapat baki. Dan yang ketiga, waris asobah ma'al ghair, yang ditujukan kepada waris perempuan
yang hanya beberapa orang sahaja yang dikategorikan sebagai asobah bil ghair. So, dalam bahasa mudahnya, setiap kategori ini kita perlu faham. Mungkin dalam sesuatu kes, lelaki semua, ataupun ada lelaki dan perempuan, ataupun perempuan sahaja. So, dengan kefahaman inilah, baru kita dapat kenal pasti bagaimana agihan itu dapat dibuat. Sekadar itu sahaja pendahuluan kepada konsep agihan secara asobah. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.